Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan, salam sejahtera, selamat malam pada semua kawan-kawan. Welcome to All About My 1200. I hope this is going to be our first episode. InsyaAllah kalau ada, detail, kita mungkin akan ada episod yang kedua. Saya rasa macam, apa, um, macam experience sidik lah. I think penting kalau kita boleh dengar experience daripada Sidik. Especially I believe Sidik started his more than 1200 kilometer with my 1200 lah, if not mistaken. Alright, untuk makluman rakan-rakan semua, insyaAllah hari ni malam ni kita ada empat, I'm going to be the moderator as well as I'm going to explain a bit pasal my 1200. Tapi speaker lain-lain seperti Sidik, Dr. Sidik kita, our TCR finisher, bukan calang-calang nak habiskan more than almost 4,000 kilometer kan Sidik? Ke more than Betul, almost 2008. 4,000. Almost 4,000 kilometers. This transcontinental across many countries. So the first few Malaysians who joined the event. Dan nombor 2 kita punya event organizer Iskandar Ibrahim, juga mewakili MLDA, dan insyaAllah saya Jamaluddin Abdul Rahman Jamal, daripada IUM, as part of the organizer untuk event kali ini. Dan juga yang keempat, Imran ni, dia tak masuk-masuk lagi ni. Ni manusia yang paling sibuk dalam dunia sekarang. So dia tak masuk-masuk lagi. So Imran ni akan bercakap bagi pihak MLDA insya-Allah tentang Ride with the Cause. So to start with, insya-Allah ramai yang maklum bahawa event kita akan kita adakan pada Februari ataupun 29 bulan Februari tahun 2024 adalah tahun lompat. Jadi pada tahun ni kita ada 29 Februari. Dan itu adalah benda yang rare. Event My 1200 yang pertama pun kita buat pada 29 hari bulan Februari. Just before PKP. Kan kita buat. So masa tu pun kita collaborate with MLDA. InsyaAllah during that event, if not mistaken lah, we managed to raise around 20k yang kita beri kepada dua keluarga rare disease di Pahang, dan kita sampaikan sumbangan tu kepada mereka. Jadi pada tahun ini, selepas 4 tahun kita adakan sekali lagi, cuma berbeza berbanding dengan My 1200 pada 2020, kita adakan di Kuantan. Pada tahun ini kita adakan di IUM Gombak. Dan kalaulah kita ada umur lagi insyaAllah panjang pada 4 tahun akan datang, kami di IUM bercadang untuk adakan di Paguh. So kami di UIA kita ada, kadang kita English kita panggil IUM. Nama dalam birth certificate kami IUM. Tapi dikenali sebagai UIAM dalam bahasa Malaysia. Kami ada beberapa kampus. Kampus utama kami di Gombak, kampus yang kedua banyak di Kuantan yang merupakan kampus kesihatan. Ada 6 fakulti kat situ, dan kampus lain adalah di Paguh. Kami juga ada foundation dekat Gambang, juga ada di Istek di KL. Jadi itu UIA. Dan pada tahun 2020 kita adakan yang pertama di Kuantan. Kita during that time 1,200 adalah yang paling event yang paling jauh ketika itu sebelum Odex Renada Malaysia anjurkan 1,300. Tapi during that time we are the first to organize more than 1,200 kilometer ultra cycling. Alright, 1,200 My 1200 kita adakan bukan sebagai competition kepada Odex. Kita should complement each other. And for your information, I'm a very good term with Sam. We have been communicating about this. Cuma untuk event tahun ni agak saya pun tak expect kalender ARM dikeluarkan dan tarikh yang sama diadakan BRM 1000. Saya rasa ada kalangan sahabat-sahabat dah tahu route dia kat mana, belah barat. Dan saya dah communicate dengan Sam bahawa this not intentional to compete. In fact, the reason kenapa kita adakan My 1200 pada tahun ini sebenarnya sebab Iskandar ni orang utama. Tiba-tiba communicate dengan saya kata if I would like to organize another event tahun ni. Saya kata pada maaf saya dengan kekangan kerja yang saya ada sekarang saya tak mampu nak organize big event.
Jadi East offer kalau dia boleh organize, dan saya dengan happy-nya dan gembiranya collaborate dengan East, dan kita dah tahu East pun banyak membantu Ride with Hope ataupun MLDA, marketing brand untuk MLDA. Jadi East kita bincang-bincang, saya katakan East, asalkan aku tak pening kepala East, kau organize lah. Saya akan beritahu konsep dia apa, whatever, and what are the cost, what are the principle, and Is organisekan. So kuranglah beban saya nak fikir cari duit. So semua benda Is lah. Dia lah cari duit, dia lah cari sponsor, dia lah cari whatever. Saya punya kerja adalah memberikan route yang sangat santai kepada rakan-rakan sekalian. Jadi insyaAllah tahun ni, jadi itu tentang My 1200. Dulu route yang pertama kita buat 1200 pada tahun 2020, kita pergi ke semua kampus di UIA, daripada Kuantan pergi ke Gambang, pergi ke Gombak, kemudian kita pergi ke Pagoh dan patah balik ke Kuantan, 1200 km. Tahun ni kita tak pergi pada semua kampus. InsyaAllah saya akan reveal route immediately after this. Dari segi kita punya perbicaraan kita malam ni, saya akan cerita tentang apa itu My 1200. Kemudian saya dah terangkan, saya tak nak cerita lebih lanjut. Yang paling mustahak adalah event ni adalah, My 1000 ada tahun lepas kita ada 3 event yang kita buat serentak. Tahun ni disebabkan kita buat agak short notice, jadi perancangan sebenarnya terus terang saya beritahu, nak organize ultra distance self supported lebih senang daripada kita anjurkan fun ride. Sebenarnya. Justru kita dah decide untuk kita ambil sensitivity Ramadan yang dah dekat, kita akan further postpone kita punya fun ride kepada tarikh yang akan kita beritahu kemudian. Jadi untuk My 1200 pada tahun ini kita mulakan dengan ultra distance sahaja pada 29 Februari dan berakhir pada hari Ahad tu 3 Mac. Alright. Tentang kategori semua saya akan serah kepada Is untuk terang lebih lanjut. Tapi mungkin saya habiskan section saya dulu, kemudian saya serahkan kepada Is perhaps, kemudian baru kita pergi kepada Imran, kemudian kita pergi kepada Dr. Siddiq kita tentang how to survive 1200. Saya rasa ramai yang ternanti-nanti mengenai route kita, jadi izinkan saya untuk saya share kita punya route pada tahun ini. So ini kali pertama saya share. In fact yang terkini ni pun Siddiq pun mungkin tak sempat tengok, ya? Yang terkini Is pun mungkin tak sempat tengok apa yang saya dah buat. Tempat bro, tengok elevation je. Nampak elevation rendah tu. Nampak. Saya nampak. Okey, saya share sekarang. Bismillah. Okey, saya share ya. Okey. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, route 1200 untuk tahun ini. InsyaAllah dia flat lebih sikit berbanding route 2020, lebih sikit. So kalau flat 2020 sikit, flat kali ini lebih flat dia lebih sikit berbanding route 2020. Saya tak tipu. Okey. Untuk Iskandar jangan terkejut sebab saya dah ubah sikit ya. Macam-macam ada banyak, kenapa kami tak share awal berbanding tahun lepas, berbanding first edition, sebab beberapa faktor. Pertama sebab saya short notice dan saya tak selesa untuk review route kalau saya sendiri tak laluinya. Dan insya last time alhamdulillah IUM punya team berjaya untuk rekey until the 4th segment. Previously kita bagi pada 5, bagi pada 4, tapi kali ini saya dah bagi pada 10 segmen yang terkini. So let me tell you apa yang kita akan mulakan. Pertama saya nak inform bahawa pada 29 hari bulan kita akan bermula di IUM Gombak, di Tangga Besar, di Muhammad Abdul Rauf Building, MAR Building. Kita akan bermula di sini. So kita akan bermula di Tangga Besar ni, dan kita akan bermula pada 29 hari bulan. Something yang special saya rasa, kita bermula pada 12:30 malam. Ini untuk kategori 94 jam. Kita bermula pada 12:30 malam. Itu merupakan kategori utama lah, saya kira. Lain-lain kategori itu insyaAllah Is akan terang lebih lanjut. Kita akan bermula pada 29 hari bulan, tepat pukul 1:00:01 kita mulakan kita punya kayuhan. Dan tim Ricky memang mula exact time
pada 2 minggu lepas. Exact time. Alright? Dan kita akan bermula daripada Gombak dan kita akan melalui Seri Gombak. Kita akan menuju ke Tanjung Malim melalui bukit apa nama bukit sini? Apa nama bukit ni? Allah. Evian. 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 Bukit. Evian daripada Seri Gombak. So not as bad as from the other way around lah pada biasa yang dia buat gap loop. So first CP kita adalah di Tanjung Malim. Okay, first CP kita di Tanjung Malim. Untuk makluman semua, route yang saya plot ni menuju pada semua 7-Eleven. Kenapa kita pilih 7-Eleven? Sebab 7-Eleven ni buka 24 jam dan sesuai untuk kita sama ada kita decide how many CP yang man ataupun unmanned akan ditentukan kemudian, tapi 7-Eleven adalah tempat yang kita guna sejak tahun 2020. Jadi ada antara rakan kita kata lepas habis 1,200 dia kata aku dah tak nak dah pergi 7-Eleven. Berpuluh kali dah pergi 7-Eleven kan. Tapi saya rasa itu the most convenient location untuk kita letak kita punya CP. So first CP kita dekat Tanjung Malim pada kilometer 72. Alright. Semua dah familiar. Kemudian kita akan masuk. Untuk makluman, inilah segmen yang agak rolling a bit sampai kat Gedangsa. Last 50 km sebelum Sungai Besar, kita akan lalu jalan yang boring tu, yang flat road. Untuk makluman, pengalaman kami kayuh bermula 12:30 malam, nak kata ngantuk juga, tapi sebabkan banyak climbing dan rolling, tak rasa sangat, melainkan bila sampai kat kawasan yang flat ni. Kawasan flat ni mata rasa sangat mengantuknya. Dan untuk makluman, untuk rakan-rakan Muslim, ada satu masjid yang sangat sesuai untuk berhenti berehat dan untuk tidur kejap, take a very good nap. Masjid tu selesa dan boleh mandi untuk segarkan badan. In fact, okay, kat situ kawasan apa nama masjid tu yang kami berhenti tu, saya tak ingat. Somewhere ni Masjid Nurul Hidayah. Ni Masjid Nurul Hidayah. So kilometer 125. Tapi CP kita akan lalu kawasan Sabak dan kita masuk ke Bagan Datuk. Untuk makluman, antara ciri lain yang saya pilih untuk kali ini adalah kita akan cuba elak jalan utama. Kita cuba elak masuk jalan utama. Itu antara yang saya cuba buat untuk elak. Jadi kalau tengok sini, ikut hutan melintang, sepatutnya straight lah jalan utama dia. Tapi kita akan masuk dalam sikit, agak lengang dan agak kurang trafik yang kami lalu. Dan ini adalah Bagan Datuk dan lalu jambatan yang panjang tu. Kemudian kita akan CP yang kedua kita di Setiawan. Saya akan dah plot route siap-siap. Asal dulu kita lalu Manjung, tapi sebabkan ada perubahan sedikit, kita masuk ke Setiawan. Dan ini adalah dia punya CP2 di Setiawan. Kemudian kita akan masuk, tak sampai Pantai Remis. Asal dulu plan untuk masuk Pantai Remis, tapi sebabkan perubahan, kita terus masuk ikut sempang sini. Dan kita akan menuju ke Seri Iskandar dan ke Kampar. Kampar merupakan CP kita yang ketiga. Dan untuk makluman, saya rasa tempat terbaik untuk berehat pada hari pertama adalah di Kampar. Melainkan mereka yang agak yang kuat perhaps boleh terus ke Ringlet. Tapi bermakna akan sangat-sangat lewat malam lah. So macam kami hari itu, sebab kami ikut loop yang lebih panjang 380, kami berhenti di Seri Iskandar, ikut route dulu. Kami sampai lebih kurang pukul 11. Itu pun terus terang saya beritahu bahawa tim kami tim yang tak laju, agak santai dan banyak berehat. Pun kita sampai dalam pukul 11 boleh cover 380 km. Orang macam saya ni yang slow ni boleh cover 380, jadi tuan-tuan apatah lagi lah. So saya mencadangkan agak sini adalah tempat sesuai untuk berehat pada hari pertama lah. Kemudian sebab esoknya bermula dari Betapah merupakan Queen Stage kita. Daripada Kampar pergi ke Tapah dan terus naik ke Ringlet. Saya minta maaf lah, saya tak boleh bagi sampai ke Tanah Rata. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya sampai Ringlet je. Saya tahu ramai yang rasa frust tak dapat naik ke Berincang. So saya bagi sampai Ringlet dan kita terus turun ke Pos Betau dan Koyan. Untuk makluman, Pos Betau dalam peringkat renovation,
Kalau tuan-tuan semua baik dengan yang apa orang asli yang jaga toilet tu, dia boleh bukakan surau. Okey, tip dia baiklah dengan makcik orang asli yang jaga toilet tu. Dia boleh bagi kunci untuk buka surau. Kalau tak, kalau nak sembahyang Zuhur, ketika itu kami sembahyang Zuhur kat situ. Jadi saya sembahyanglah kat kaki 5 tu. Dan kita pergi Koyan. Koyan kita masuk jalan pergi ke Lipis. Okey. Yang sini saya tak dapat cari route yang lebih baik, akan lalu kawasan yang agak sibuk. Sini adalah sibuk dengan trafik. Daripada Simpang Padang Tengku ni, Kampung Bercang ni, sampai ke Lipis, sampai ke Sempang ni, sepanjang sini, ini agak sibuk jalannya. Jalan utama alternatif ke Kelantan, ke Gungusang. Jadi saya mohon maaf, saya tak dapat cari alternatif yang lebih baik. Ini agak sibuk. Saya mohon rakan-rakan semua lebih berhati-hati kat sini. Kami lalu kawasan ni agak lewat petang, malam sebenarnya. Dan kami terus ke Jalan Tut. Kami bermalam di Jalan Tut pukul 11 malam. Tapi agak pancit jugalah nak sampai ke Jalan Tut. Sebab kenapa? Daripada Lipis, saya tak pasti berapa ramai yang pernah lalu Jalan Lipis pergi ke Jalan Tut melalui kawasan melalui Kerambit. Saya tak pasti. Pernah saya rasa first big hill Odex kita buat melalui kawasan ni. Saya ingat lagi Imran jatuh accident, saya dengan Imran accident dan saya kayuh dalam keadaan bibir berdarah lah kat sini. Tapi bila kayuh kat sini bukan je bibir berdarah, everything berdarah ni. Sebab rolling dia agak teruk. Jadi saya nak mencadangkan kalau lah boleh berehat sekitar 573 km. Itu cadangan saya. Dan boleh gerak awal pagi the next day untuk teruskan perjalanan ke Kuantan. Itu cadangan saya. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ada kudrat, kekuatan lagi, boleh terus. Dan jalan ni sangat gelap, sangat melayang. Tapi kedai makan banyak buka. Waktu malam 9-10 tu, banyak kedai lagi, banyak buka. Kawasan-kawasan menghampiri Kuala Tembeling dekat dengan Mela. Banyak kedai makan yang yang ada buka masa kami lalu lah. Jadi ke sini ada rolling yang sehingga 16-17%. Jadi saya cadangkan supaya jangan buka meter tunjuk gradient tu. So ini sampai CP6 adalah Jalan Tut. Dan the next day merupakan hari recovery. Kenapa saya kata recovery? Jalan daripada Jalan Tut sampai ke IUM Kuantan ni adalah jalan yang easy. Yang ada rolling sikit-sikit, manja-manja je. In fact, memang manja-manja daripada Jalan Tut kita akan elak melalui jalan-jalan utama macam Jalan Tut ke Temeloh ni. Kita akan masuk ke Tongkiat, ikut Lubuk Yu, ikut Seri dekat kuil besar Seri Marandan Tava ni. So kita akan lalu ikut jalan. Cuma banyak anjing kat sini. Masuk Maran, saya letakkan CP di Maran sebab the only tempat yang banyak makan adalah di Maran. Jadi better berhenti di Maran untuk makan dan berehat sebelum meneruskan perjalanan ikut Lubuk Paku. Lubuk Paku ni free wheel je sampai ke Belimbing. Sebab dia rolling dia sangat manja dan banyak menurun daripada menaik. Kemudian sampai terus ini melalui rolling sampai ke Sempang Seri Makmur ni. Sini akan flat sampai ke Pelak di kawasan sini. Okey. Saya tak lalu bagi laluan segamat ni sebab laluan ni adalah sangat sibuk dengan kenderaan. Kami lalu baru-baru ni masa Riki. Saya telah decided kita omit this route tapi kita terus masuk jalan kampung lagi kat sini. So bila lalu kawasan ni adalah kawasan tengah hari. So ada kawasan makan dekat Pelak ni, ada kawasan makan sampai sangat terhad. Harap makcik tu buka lagi kedai dia. Dan dalam sini ada beberapa kedai makan tapi tak banyak. Okay. Sampai ke Lame. Sampai Lame, untuk orang Kuantan tahu kita akan masuk Ubay. Dan saya rasa bulan 2 nanti bila tuan-tuan menghala ke Kuantan daripada Lame, akan bertemu headwind. Minta maaf, akan bertemu headwind. Harap-harap bukan kipas nombor 5. Harap-harap lah, tapi sekarang ni memang kipas nombor 5. Sekarang. Menghala ke Kuantan. So akan melalui Pematang Badak. Ni rumah saya, boleh singgah kalau nak. Kemudian terus menghala. Yang ni jalan ni agak sibuk. Ikut bypass, saya mohon
sahabat-sahabat hati-hati, terutama di sempang besar sini. Ini ada sebenarnya ada laluan untuk kita lalu jejantas, tapi nasihat saya adalah hati-hati ketika lalu sini. Saya nasihatkan adalah terus cross to the other side rather than ikut the actual jalan. Terus cross the other side. Okay? Hati-hatilah. Ini ikut bypass. Bypass ni akan ada banyak kenderaan. Saya tak dapat nak plot jalan yang lebih sesuai daripada bypass ni tadi. Kalau nak ikut sini pun sibuk juga. Sini pun sibuk juga. Jadi tak ada option. Takkan saya nak bypass ke Sungai Lembing. So sampai ke URA. Di URA tempat kita akan sediakan tempat mandi, shower dan sebagainya di stadium. Okay, di stadium. So bila masuk ke gate URA akan pergi ke belakang, pergi ke roundabout ni dan naik ke stadium. Kita punya sport complex. InsyaAllah kita sediakan tempat untuk berehat, tempat untuk mandi dan sebagainya. Kemudian kita keluar dan again saya plot laluan yang bukan melalui jalan utama. Untuk orang-orang di Kuantan akan faham bahawa laluan ni adalah avoid jalan besar. So kita akan masuk jalan dalam, ikut Pahang Buddhis, good area here, ikut jalan-jalan dalam. Jalan ni kecil tapi tak banyak kenderaan dan akan terus masuk ke jalan Lim Holik ni. Ni ikut UiTM, jalan Lim Holik. Dan jalan ni dan bila bermula di sini, jalan ni agak sibuk. Saya mohon sahabat semua hati-hati, tapi saya rasa ini adalah jalan yang terbaik yang saya boleh bagi untuk elakkan kesesakan. Okey. Ikut simulasi yang kami lakukan, kemungkinan besar bila sampai di Kuantan dah hari Sabtu petang. Hari Sabtu petang. Jadi saya mencadangkan agar boleh lajak sikit lagi untuk bermalam di Pekan. Jangan bermalam di UIA. Saya cadangkanlah, saya cadangkan. Ini untuk mereka yang nak buat 94 jam. Saya tak simulate untuk 100 jam. Jadi saya tak berapa tahu anggaran masa kalau kita bermula pukul 6 petang pada 28 hari bulan. Saya tak pasti. Jadi tuan-tuan kena buat kiraan lah. Untuk mereka yang buat 94 jam, akan sampai lebih kurang Sabtu tengah hari ataupun petang di UIA. Jadi, tapi saya punya sure adalah tuan-tuan pergi ke Pekan untuk berehat. Saya plot terus untuk CP yang ke-9 di Pekan. Di Pekan ada beberapa hotel kecil yang boleh menginap. Dan insyaAllah sepanjang perjalanan ni, terutama di Pantai Sepat, kita akan bertemu dengan tailwind. Tailwind. Kalau angin berubah ke sidewind, jangan marah saya lah. Lalu UMP, ini kawasan cantik, kawasan pantai. Mungkin akan lalu tapi bukan masa sunrise, masa sunset lah. Jadi tak apa-apa, tak adalah nampak matahari, tapi laluan ni agak tidak banyak kenderaan. Lalu UMP, lalu Kampung Marhum kat sini dan pergi ke Pekan, masuk ke Pekan. Kenapa saya plot ke Pekan? Supaya tuan-tuan ada options untuk bermalam di Pekan. Di Pekan ada banyak option untuk berehat. Kenapa saya cadangkan bermalam di Pekan? Sebab the last segment daripada Pekan menuju sampai ke Bera, kilometer 916 sampai Bera dalam 1050. Laluan ni memang tidak ada banyak option untuk kedai dan sebagainya. Tak ada lalu banyak bandar besar. Tak ada. Alright. Untuk makluman semua, segmen ni kami belum riki lagi sebab kami terpaksa tangguh last segmen riki lepas sebabkan banjir dan sebabkan kekangan masa saya lah sebenarnya sebab saya kena kerja. Jadi kami tangguhkan kepada hujung bulan ni. InsyaAllah by 1st February saya akan bagi update. Dan laluan daripada sebenarnya saya nak bagi laluan atas Terapai ni yang flat sangat sikit. Tapi memandangkan ada tanah runtuh dekat Terapai, kita kena buat alternatif yang kedua, kita lalu FGV Terapai ke Felda Mayam. Jadi ini melalui, kalau tengok sini dia kata unpaved road. Unpaved road Jalan sini sangat teruk. Saya terus terang saya tak lalu lagi. So saya akan update selepas kita buat riki insya-Allah yang terakhir pada ujung bulan 1 nanti. In fact tuan-tuan yang mana nak ikut kami riki yang terakhir pun saya benarkan. Ikut je lah, tak ada masalah. Kalau siapa nak ikut pada hujung bulan 1 nanti. Daripada Kuantan, kita akan sambung, kita sampai pukul 4 hari itu. Sambung
terus sampai ke Gombak insyaAllah 350 km lebih kurang. So kita akan buat. So CP yang ke-10 di Bera. Selepas Bera masuk Temerloh dan sebagainya, saya rasa ini adalah laluan yang dah biasa kita lalu. Sampai ke Bentong. Bentong kita kena pergi ke 7E kejap. Kemudian baru kita akan naik Genting Sepah kali terakhir sebelum sampai ke Gombak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah insya-Allah cadangan route yang kita akan akan sajikan pada semua peserta-peserta ultra ride untuk My 1200. Jadi saya akan berhenti kat sini. Saya open untuk Q&A lah kalau ada. Ada? Mana CD? Oh, ada ni. Any ada soalan kawan-kawan? Dalam bahagian chat ada beberapa soalan, Prof. Okey, chat Ha. Jeng. Okey. Benda lagi. Oh, Azizi kata rolling ya amat. Biasalah Azizi, kita pergi semua climbing, turun semua downhill. Itu formula dia. Imran, Kerambit jalan kecil, not really neighborhood. Kerambit is a good route. Kami saya dah lalu banyak kali. Good route. InsyaAllah kenderaan tak banyak. Tak ada masalah. Cik Wan nak refund, boleh? Boleh, tak ada masalah. Prof, ada possibility untuk gravel ke, Prof? Okey, sebenarnya gravel tak ada. Unpaved road tu sebenarnya jalan yang berturap, tetapi jalan tu tak elok. Kalau siapa di Kuantan ke apa nama tu? Bukit Sagu. Siapa yang lalu tahu jalan Bukit Sagu macam tu lah. Maksudnya dia pave tapi sebab orang tak baiki. So lubang banyak ya amat. So you tak boleh laju, you kena elak, ada kala you makan masuk jalan yang dah rosak tu lah. So basikal akan kotor. So tak pasti tu definisi gravel ke tak. I don't think so. Okey. Faham, Prof. Macam jalan apa tu? Jalan Felda lah macam. Dia jalan pave, jalan betar tapi banyak lubang. Macam tu lah. Sebab lori-lori sawit Total kilometer 1,200 apa lagi? Apa lagi? Tak ada. Tengok road elevation lebih 5,000 daripada yang edition 1. And then kalau edition 1 hujung-hujung banyak flat, yang ni hujung-hujung banyak rolling. So saya rasa should be more menarik lah, should be more enjoying. Nak kata hujung-hujung rolling pun saya rasa macam daripada terus terang saya beritahu yang kami lalu dulu daripada Jerantut sampai ke Kuantan, memang kita rasa macam recovery. Macam sebab the second day tu is for me is the Queen stage. Memang daripada Iskandar flat a bit sampai Tapah start climbing, long climb. Lepas tu turun pun it's not always downhill. Lepas tu rolling, start daripada Koyan tu rolling tak habis-habis sampai Jerantut. In fact lagi nak dekat Jerantut lagi teruk rolling dia. So memang kaki lunyai lah. Itu sebab saya kata saya cadangkan berehat di Lipis. Boleh tidur awal tapi gerak awal the next day tu. Supaya you ada tenaga untuk sambung. Sebab lepas Jerantut dia tak ada that serious climb. Ada rolling tapi 5-6% rolling, tak teruk. Kemudian once you sampai Perlak, flat road. Dan angin pun bila you lalu kawasan kampung ni, you are protected from very strong wind sebenarnya. Cuma once you masuk ke Lamir, Ubai sejauh 30-40 km ni, yang ni memang headwind. So redha je lah. Okay. Terbaik. Okay. Dan saya nampak dia ada mix. Lepas tu ada flat juga lagi, flat lagi. Yang ni bermula daripada Terapai ni, saya suspect akan decline. Saya akan insyaAllah saya akan update bila saya lalu nanti. Kalau tak saya nak bagi Bukit Terapai ni. Tapi ada rolling yang kau-kau kat, tapi dah tanah runtuh nak buat macam mana? Kalau tanah tak runtuh, kita mungkin revert balik to the original plan lah. Tapi kalau tak, saya akan lalu kawasan yang ni. Tapi yang ni kita akan confirm kemudian sebab kami mesti test dulu.
Sebab tak adil kita bagi route semata-mata dengan plot di atas Google Map. InsyaAllah kami test dulu dan kita akan update kepada semua peserta insyaAllah. Dan itu ada lagi soalan yang nak tanya? Kamarul, keras. Come on lah Kamarul. Okay. Ada insyaAllah ada. Kita akan update terutamanya segmen terakhir daripada Kuantan sampai ke Gombak. Lain-lain segmen tu saya rasa agak confirm. Cuma segmen yang terakhir daripada Kuantan sampai ke Gombak kami akan confirm dalam masa lepas kami buat recce pada hujung bulan insyaAllah. Sebab minggu depan kita nak pergi ikut Odex 200. Cuma lepas hujung bulan baru kita ada masa untuk buat recce yang terakhir lah. Dan saya boleh ajak tak ada tak lalu Bukit Cicin tak jumpa. Don't worry. Ke nak saya pelokkan masuk. Nak Bukit Cicin boleh. Tak ada. Tak lalu Bukit Cincin, tak ada. Alright. Okay. Clear Kalau clear, saya rasa saya seterusnya saya nak ada soalan tentang backdrop semua tu. Saya rasa Is mungkin tak boleh nak finalize backdrop. Tapi kalau saya nak cadangkan backdrop lah Is, cadanglah, ambillah 1/3 dengan 2/3 lah of the distance. Which is saya nampak macam kalau pilihlah 2 tu, Is akan pilih 2. Saya tak pasti. Saya nampak macam the best is Kampar dengan UIA lah. That's how I see it lah. Nampak macam sesuai lah. Okay, saya berhenti kat sini. Seterusnya tentang detail tentang organisation. Saya nak serahkan kepada Is tentang how prestige, how MLDA as event organizer involved dalam perkara ni lah. Sebelum saya serah kepada Imran perhaps untuk Ride with Cost and then kepada Siddiq. Okay, Is, dipersilakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Selamat kembali ke MY 1002 edisi yang kedua. Okay, sebenarnya benda lah ni plan impromptu juga. Balik daripada Paris. Bila tengok suasana 1002 kat Paris tu, ya Allah, semangat dia lain macam. So, I'm hoping to bukanlah kata organize yang macam PPP. Because PPP ni dah lama. So I hope that kali ni saya dapat organize yang terbaik lah, insyaAllah. Okay. Antara question yang famous saya dapat ialah berkenaan dengan starting time. Okay. Starting time ni kita macam saya cakap atas berbicara and atas Prof punya cadangan untuk bagi masa tambahan. Jadi saya plan dia kita awalkan 6 jam daripada kita tambah 6 jam ke belakang. Sebabnya kita cuba nak elakkan habis pada hari Isnin pagi. Isnin pagi tu orang nak pergi kerja dan macam-macam lagi lah. Jadi plan dia ialah pada 28 hari bulan iaitu pada hari Khamis pukul 12 kita akan bermula di IUM Gombak untuk kit collection. Jadi kita harapkan peserta-peserta yang dari luar Kuala Lumpur dapat datang awal. Jadi pada pukul 12 hingga pukul 3 tu kita buat key collection. Okay. And then pukul 3 kita saya rancang untuk buat high tea. And then at the same time kita buat ada speech sedikit. And then safety briefing. Okay, safety briefing. And then masa key collection tu juga kita akan collect semua backdrop. Siapa yang rasa nak bawa beg boleh bawa, siapa yang nak tinggalkan boleh tinggalkan. So nanti saya akan bagi tahu in terms of measurement besar mana, berat mana. Saya harap jangan ada bawa beg luggage holiday percutian 4 hari 3 malam. Okay.
So masa high tea tu juga, insya-Allah kita akan buat terus lucky draw. Okay. Sebabnya kita jangka memang masing-masing akan sampai waktu yang berbeza. So kita tak eloklah nak tunggu, nak harapkan Dok Sidik tunggu yang last. So kita buat lucky draw tu awal. Okay, kita tahu Dok mesti sampai awal punya. Okay, tak ada Dok, main-main, gurau-gurau. Okay. So insyaAllah lucky draw tu akan kita buat sebelum flag off. Okay. And then pukul 5 insyaAllah. Okay. Macam mana nak tahu siapa yang boleh start 100 jam, siapa yang start 94 jam? Okay. Cara ni very simple. Masa kit collection tu, okay, bagi tahu awal-awal, okay, saya nak buat 100 jam, saya nak buat 94. Okay. Kita tak ada buat apa nama selection ke, kita tak ada nak kata tak boleh ke apa ke. Kita nak benda alami easy for everybody. Okay. So yang mana nak start 100 jam, okay, bagi tahu. And dia punya check-in is at 5 o'clock. Maksudnya pukul 5 tu dah kena standby lah, dekat starting ataupun dekat kawasan dekat kawasan starting. Kita pilih untuk start finish ni dekat SDC. SDC ni stadium. Stadium Gombak. Stadium IIUM Gombak. Dekat dalam tu insyaAllah kita pihak IIUM boleh sediakan tempat shower apa semua. Dan ada kawasan parking untuk long term parking. Jadi tak parking area tu tak tercampur dengan staff, dengan student yang lain. Okay. So pukul 5 kita start untuk check in, dan pukul 6 kita akan buat first flag off. Okay. First flag off untuk yang 100 jam. Pada masa yang sama, kalau boleh kita nak buat flag off ni bergantung kepada berapa ramai yang akan bermula. Okay. Jadi kita mungkin akan lepaskan sikit-sikit macam ala PBP style, every 15 minutes katalah. Because saya kalau boleh saya tak nak clock ramai-ramai dekat traffic light. Sebab waktu petang orang habis kerja, jalan pun mungkin agak sesak. Jadi saya utamakan keselamatan untuk semua. Saya cadangkan untuk kita lepaskan sikit demi sedikit. Okay. And then kita rehat, bebas. You all kalau kata nak keluar dinner, boleh pergi keluar dinner. And then balik untuk flag off yang 94 jam pada 12 tengah malam. Okay. Rider check in pukul 11 malam. Okay. Rider check in pukul 11 malam. So kita get ready, ambil gambar apa semua. Lepas tu, okay, flag off pukul 12. Okay. So far, ada apa-apa soalan nak tanya? Saya baca kejap. Okay. Backdrop dengan sleeping point ni, for the time being, saya kena bila kata route tu dah firm, baru saya boleh firmkan backdrop dekat mana dan sleeping point dekat mana. But most likely saya ikut cadangan Prof kalau kata dekat area Kampar dengan IUM tu untuk backdrop. Dengan sleeping point ni kita akan calculate balik in terms of timing. Okay. Now, oleh kerana kita ada dua starting time. Okay. Checkpoint ni kita akan cuba buka awal. Kita akan buka awal untuk yang 100 jam ni. Sebab diorang bertolak 6 jam lebih awal. Jadi kita at the same time, okay, kita tengah test. Kita tengah test app tracking gunakan smartphone. Dan kita jadi supaya kita boleh track the first and the last. Dengan yang in between. So kita tahu estimate, okay, rider tu sampai kat mana, pukul berapa dan sebagainya. Jadi ni salah satu kelebihan kita akan cuba
kita akan cuba adakan apa nama tracking melalui app. Ini untuk ini terpulang lah. Kita bukanlah kata compulsory, tapi kita galakkan sebab apa nama at least kita tahu lokasi korang kat mana. Okay. Sleeping point ni sebenarnya okay. Sebab kita tengok bergantung kepada participant, number of participant. Kalau kata ramai, dan kita mungkin adakan satu ruang yang lebih besar lah. So at the end of the day, saya akan tengok berapa number of participant, dan saya akan tentukan, saya akan make sure sleeping point ni of course selamat, ada facility seperti tandas untuk mandi ke, and then in terms of safety untuk basikal untuk peserta-peserta lah. And then also untuk mengasingkan peserta lelaki dan wanita. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya berkenaan ni? Ada rules yang lain dari ODEX ke Intel or CP? Okay. CP macam saya cakap, kita akan tutup. Kita kalau boleh kita nak ikut app, tracking app ni. Jadi kita tahu the last person tu dekat mana. So kita tak dapat nak tinggalkan dia lah. Kan kalau ada apa-apa susah pula. Jadi in terms of CP ni nanti saya akan ikut dia base calculation untuk CP ni sebenarnya saya ikut LRM punya calculation. Tapi sebabkan macam saya cakap ada dua start time yang berbeza, saya kena extendkan saya kena awalkan waktu buka CP. Saya rasa kita ada dua jenis CP nanti, man dengan unman. Yes. Yang unman saya rasa kita tak ada buka dan tutup lah. Yang man, the reason bukan kita nak penalize peserta, bukan. Kita nak manage logistik kami. In term of in between CP, kita tak strict. Cuma kita nak minta integrity lah. Kita buat ride ni pun bukan ada apa-apa dapat hadiah pun. Jadi kita nakkan self satisfaction, dan one of the important thing is integrity tu. So kita based on trust. So saya harap tak ada rider yang naik kereta daripada CP ni ke CP ni kemudian sambung balik, kemudian not that good lah, not that good. Kalau kita DNF, kita ada sebab untuk DNF, tak ada masalah untuk DNF. Saya pun dah biasa dengan DNF ni sekarang ni. So saya rasa yang penting integrity. Jadi therefore kita boleh bagi flexibility in term of the cut off. I hope that is a good spirit, principle yang kita boleh guna untuk event macam ni. Saya juga difahamkan Prof, kita ramai yang peserta yang nak masuk bentang Jawa tahun ini. Ramai yang first time nak masuk bentang Jawa. So seperti Dr. Siddiq, this is their first event ultra yang kata lebih daripada 1000 km lah. So kita mengharapkan mereka dapat satisfaction, dia dapat belajar, dia dapat pengalaman tu yang penting sebenarnya. Pengalaman tu yang penting untuk kayuh 1200 km. So basically on timing tu itu terpulang pada individual, macam mana you all nak arrange you all punya strategi. Okay. Sebab di UAE contohnya CP 8 nanti dekat UAE, dan juga CP yang terakhir di UAE, sebabkan masalah logistik, security dan sebagainya, saya kena ada masa start dengan masa off. Sebab kalau tak, authority dekat UAE susahlah nak buka gate, tutup gate, nak allow masuk siapa nak masuk. Jadi benda tu akan ada waktu buka dan waktu tutup. Tapi macam di 7E, saya rasa kita agak bebas lah. Okay. Sorry. Mungkin akan ada secret CP. Ni penyeri lah, orang kata penyeri. Tak best lah kalau tak ada secret CP. Secret CP ni manalah tahu kot ada kopi free, ada roti ke apa ke. Macam kat Banjaran dulu kan, siapa yang pernah rasa kafe Banjaran, mungkin saya akan buat surprise. Ada secret CP. Secret CP ada satu je lah, tak ada banyak-banyak. Okay. And then ada satu kelebihan juga untuk event ni.
Okay, kita mungkin akan ada motosikal Marshall. Ini surprise. Katanya kawan-kawan kita juga dia akan naik motor dan dia akan jaga you all lah. Dia akan mungkin kod-kod ambil gambar ke. Tapi nak minta tumpang tu tak adalah. Sorry Okay. Okay. So yang idea motosikal ni kita terapkan daripada PVP tahun lepas. Sebab bila kita nampak ada motosikal ni macam okey. Baguslah dia tentukan setiap peserta ni bila waktu malam je kena pakai vest, safety vest. Okey, you all please, safety vest penting, lampu penting, blinker pun penting. Itu adalah 3 perkara yang wajib. Wajib bukan kerana kalau tak pakai disqualify, tak. Wajib tu kerana keselamatan anda. Okay. So, kita tak ada nak disqualify siapa lah. Macam Prof cakap. Kita ni tak adalah nak strict sebab kita nak you all enjoy. Enjoy your moment untuk habiskan cabaran 1,200 kilometer. Okay. Enjoy. Yeah. Lagi Enjoy the apa kita boleh bagi pada Imran pula? Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh PM. Okay. Untuk peserta, last one. Untuk peserta nanti insya-Allah kita akan buka WhatsApp group. WhatsApp group senang untuk communicate untuk pada hari event nanti. Itu sajalah. Okay. Okay, poin penting yang is inform tadi adalah kalau untuk saya pula, bagi saya adalah the spirit of the true Odex rendering lah. Okay, the spirit of Odex tu kita continue dengan ultra distance yang kali ni. Bila kita ultra distance ni dia adalah self-supported, self-supported. So bila self-supported adalah self-reliance. Pada orang yang nak pergi bentang Jawa, you kena faham bentang Jawa adalah race. Dan bentang Jawa tak bagi drafting, melainkan team yang kita designate, pair kita. Jadi penting sangat dalam event macam ni, semua orang boleh kayuh dengan sendiri, navigate dengan sendiri. Saya dapati ramai orang ikut ultra, ikut orang. Dia tak ada peta dia sendiri. Dia tak plan dia punya sendiri. Walaupun kita dalam satu pasukan, kita perlu ada map kita sendiri. Itu penting. Semua orang tahu safe. Kita kayuh sendiri, kita navigate sendiri, kita boleh repair basikal kita sendiri. Cuma untuk route yang saya plan ni, yang kami sediakan ni, waktu malam saya mengesyorkan, carilah partner. Melainkan orang hantu macam Sidik tu tak payah. Tapi orang lain, saya nasihatkan carilah partner. Terutama segmen yang terakhir daripada Pekan sampai ke Bera, itu sangat remote. Sangat remote. Terus terang saya sangat remote. Dan kebanyakan orang akan lalu waktu malam. Yang 94 kilo lah. Yang 4 jam, sorry. Yang 100 jam saya tak berapa simulate lagi, saya tak berapa arif nak beritahu per jam. Tapi yang kayu 94 yang bermula 12 malam, kemungkinan besar waktu malam. Sangat gelap. Sangat gelap. Dan kawasan tu memang ada rimau, gajah, okey. So bukan benda yang luar biasa untuk kita lah yang kayu. Jadi saya sangat berharap everybody be prepared with that. Kalau tak, boleh kayu dan berkumpulan, tapi belajar untuk spirit self-support, termasuk masalah teknikal. Kami tak boleh menjanjikan sebagaimana mana-mana event, sebesar-besar event ultra cycling di dunia pun tidak menyediakan perkhidmatan teknikal. One of the chat tanya tadilah. Kami tak janji kami boleh beri bantuan teknikal. So semua kena pandai untuk how to keluar daripada masalah tersebut. Macam saya baru ni kat Thailand, tiba-tiba saya punya RD hanger loose. Bukan patah, dia loose. So I have to abandon the ride, kena fikir jalan balik, kena cari orang kampung, kena cari 4-wheel drive, pandai-pandai lah. So that is a part and puzzle of self-supported ride. Seterusnya saya nak jemput kita punya selebriti kita, Imran, untuk terangkan aspek yang berbeza a bit tentang selalu yang kita buat tentang ultra cycling, which is kita ride dengan satu purpose, satu maksud yang tertentu. Segala hormat yang dipersilakan, Imran. Okay, terima kasih Prof. Assalamualaikum semua. Berapa minit saya ada ni Prof? Kau janganlah nak jual barang pula.
Kita Buat nak bagi mencuba Siddiq dapat. pula. Siddiq, pengalaman Siddiq tu pula sebelum kita open Q&A. Okay, so first of all, I nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada UIA lah sebagai supporter kepada perjuangan kami. So macam mana yang Doc explain earlier kan, collaboration antara UIA dan IUM dan juga MLDA ni. Saya mewakili MLDA, dia dah jadi selama 4 tahun dah. So dalam edisi kedua ni pun kita bersetuju untuk bergabung lagi sekali. So apa yang simboliknya, this MY1200 kan, kita punya flag off tu, kenapa yang kita setkan pada 29 hari bulan 2, okay, pada 12:30 malam okay, kerana 29 hari bulan 2 ni adalah di-designatekan sebagai World Rare Disease Day. Okay, so memang satu dunia akan celebrate untuk menaikkan pesakit-pesakit yang ada penyakit jarang jumpa ni lah. Okay, so before I go into deeper dengan Imran, ada yang tanya MLDA tu apa? MLDA tu apa? Okay, MLDA ni, okay, saya nak explain dulu MLDA ni lah. So MLDA ni ialah satu pertubuhan di Malaysia yang membantu pesakit-pesakit, sejenis pesakit penyakit jarang jumpa, okay, rare disease, memang sangat jarang, yang dinamakan sebagai lysosomal storage disease. Okay, so kalau I nak explain malam ni, I rasa sesi explanation saja mungkin dalam 2-3 jam. Okay, so let's keep it very short. So ia adalah satu penyakit yang jarang jumpa lah. Jadi dia boleh berlaku dalam satu daripada 100,000 orang. Okay, so di Malaysia sekarang kita ada dalam 90 pesakit yang masih surviving lagi, yang mendapat sokongan dan bantuan daripada MLDA. So peranan MLDA ialah untuk memperjuangkan hak pesakit ni, okay, dengan bekerjasama dengan kerajaan Malaysia, okay, specifically Kementerian Kesihatan, dan juga membina profil dari segi publik lah, okay, untuk bagi orang nampak, okay, apa benda yang berlaku ni. So apa yang dah berlaku, you all nampak saya pakai t-shirt Right We Hope ni kan, ini kita punya wadah perjuangan lah, dan juga kita ada maskot kita, Hope the Sloth. Sloth ni kan sejenis binatang yang agak lembab dan juga perlahan dan juga slow lah. Okay, so Right We Hope ni ialah satu kempen yang kita buat, alhamdulillah dah berjalan agak dalam berapa lama masa juga. Tahun lepas sangat aktif, dan kita menjalankan melalui community cyclist. So I rasa dalam call ni semua dah ramai yang pernah dengar Right We Hope. Kalau siapa tak pernah dengar, okay, so you all boleh check, boleh go into our Instagram, our Facebook, dan juga kita ada juga Strava Club. Okay, so apa yang kita buat dekat sini, kita lahirkan community cyclist yang menjadi supporter kepada MLDA ni, kepada our angel lah. So dalam tempoh setahun ni kita dah bina satu community seramai 1,700 member. And alhamdulillah, through Right We Hope ni, kita gunakan untuk kita cerita pada orang apa dia cabaran yang dialami oleh pesakit, dan juga apa yang diperlukan. Dan because of that, apa yang berlaku is alhamdulillah MLDA dah berjaya mengumpulkan dana hampir dalam 500,000 tahun ni saja, mostly daripada Right We Hope. Okay, so which is very good lah. Okay, dan kalau you all nak tengok kan, cabaran pesakit ni, dia memang sinonim dengan ultra cyclist. Okay, memang sangat sinonim dengan kita. Sebab apa? Sebab dia penyakit ni memang sangat mencabar pada pesakit. They all have to travel daripada dia punya hometown dia all over Malaysia untuk datang ke KL hampir setiap minggu untuk mendapatkan treatment. Jadi dia orang ni jenis yang kena travel very far. Lepas tu sesetengah pesakit LSD juga, dia mempunyai enzim deficiency dalam badannya yang menyebabkan badannya sentiasa rasa lemah. Okay, so dia macam kita cyclist, bila kita ride, bila kita dah tak cukup makan, tak cukup minum tu, kita dah mula start bomb. Itulah perasaan dia, itulah apa yang pesakit dia alami. Okay, so because of that, what we are doing with MY1200, kita ketengahkan wadah, okay, Right We Hope dan juga LSD punya patient ni sebagai satu agenda kita lah, okay, bersempena dengan World Rare Disease Day.
So apa yang I nak ajak everybody today dan juga siapa yang join Right We Hope ni, yang join MY 1200 ni, ialah untuk bersama-sama kita untuk menyebarkan menyebarkan cerita berkenaan dengan LSD, to help us to create public awareness. Itu number one. Number two, where possible to also help us also to raise the funding. Dapatkan sikit banyak contribution untuk pesakit ni, and of course the money yang kita dapat collect ni semua akan masuk dalam pertubuhan MLDA directly lah. And they just untuk transparency purposes, MLDA ni ialah pertubuhan yang berdaftar. Ini bukannya NGO sembarangan lah, memang berdaftar, akaun dia memang audited, dan dia dikawal selia oleh KKM jugalah. So itu je I nak ajak everybody on the call to do. Let's ride. Let's have fun. Let us suffer in fun as well. Tapi pada masa sama kita beramal. So let us help the patient in apa ni lah, in this ride ni. So I rasa tu juga, Dok. Pendek. I Sebab think episode thank you so kita much. lagi betul. Thank you so much, Imran, for that. I think clear explanation tu. So kita bukan buat event untuk suka-suka. Kita tak kayuh, kita tak habis dengan penat. Kita habis dengan sumbangan kita. Sebahagian daripada keuntungan daripada profit yang kita buat, ada margin of profit yang kita daripada registration fee itu akan goes to MLDA. Terus terang saya nak inform bahawa tidak ada untuk Ultra ni, percentage untuk UIA almost tak ada lah, yang bahagian UIA bila buat Reiki ke, bila provide tempat pun kita tak pula kita incur cost kepada organisation, tak. That's how we contribute to the organisation. Sebab yang paling penting kita nak happy, but at the same time at the end of our event tu, rupanya apa yang kita buat ni ada menyumbang kepada mereka yang less fortunate berbanding dengan kita lah. So harap-harap benda tu sikit sebanyak dapat bagi kebaikan untuk kita dekat alam yang akan datang. So Iskandar inform saya tadi, saya tak tahu berapa orang yang daftar, saya serahkan semuanya pada Iskandar. Jadi Iskandar ada inform bahawa ada antara yang daftar adalah first time untuk try, untuk attempt lebih daripada 1,000. Untuk makluman, at the same time pun dalam same period ni ada isu ni, BRM 1,000 pun dibuat pada masa yang sama. Terus terang saya dan Sam ada communicate. Saya tak tahu dia nak buat BRM, dia pun tak tahu kita nak buat sebab dia dah hantar jadual lebih awal kepada ICP. So it happens. InsyaAllah next 4 years bila kita buat, saya akan coordinate better dengan Sam perhaps supaya kita tak overlap. So saya serahkan pada budi pecerita kawan-kawan sekalian untuk pilih mana ride yang terbaik. Bagi saya tak ada masalah. Pada mereka yang nak cuba lebih daripada ultra distance, yang paling mustahak bagi saya adalah tak ramai boleh kayuh jauh, tapi tak ramai yang mampu untuk kayuh berhari-hari jauh. Jadi untuk itu saya nak jemput champion kita dalam ultra cycling. Saya talian tak bukan saudara Siddiq kita, Dr. Siddiq kita, untuk share his experience, macam mana kita nak survive kalau kita nak kayuh berhari-hari dalam jarak yang agak jauh. Saya mohon Siddiq, silakan. Okay, terima kasih Prof. Terima kasih Committee of My 1200. So saya pun tak ada prepare apa slide, but will be very quick lah. Okay. So okay, untuk My 1200 first edition, saya join as a newbie lah. Sebabnya I started long distance cycling. I join ODEC, tak silap I sempat join ODEC 2 kali, 300. Buat slideshow ni Siddiq. Sekarang ni saya nampak yang buat slide. 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 Okay. Publish. Okay. Sebab saya sempat join ODEC 300 dengan ODEC 600, and then saya terus join My 1200. Okay. So basically as a first timer, first time buat 1000 km, first is you need to plan your rest and sleep place lah. So macam tadi, untuk My 1200 first edition, kita punya route awal-awal je climb. And then after 300, can say rolling dengan flat lah, which is a little bit boring lah. Tapi yang kali ni, untuk My 1200 second edition, kita ada 2 climb.
and then in between dua climb ni kita ada a bit of rolling lah. So first you have to plan your rest and sleep place. Okay, and then you have to refuel and hydrate. This is very very important. Nanti mungkin Is akan buat another session in term of refuel and hydrate. Sebab kadang-kadang as a ultra cyclist kita akan overdrink, kita akan terlebih minum, terlebih makan. Contohnya tengah hari je kita mesti stop makan nasi. Well, boleh, tapi kita kurangkan kita punya nasi itulah. Let's say kita just ambil one sendok or half sendok untuk afternoon punya fueling. Tapi malam bila kita sebelum nak rest, kita carbo load betul-betul. Sebabnya bila kita makan nasi tengah hari, kita akan feel very sleepy, and then the energy untuk kayuh tu dia dah gunakan dekat kita punya kita punya stomach lah untuk proses, untuk digest the food. So this one nanti mungkin Is akan buat another session lah. Kejap laser pointer. Okay. And then 1000 kilocalorie in hand. Kalau kita tengok map yang Prof Jamal share, there's a lot of area that mungkin tak ada tempat untuk makan, and then tak ada 7E ataupun tak ada tempat untuk refuel lah. So kita kena kira, kita kena ada at least 1000 kalori dalam tangan. Contoh macam sneakers, sneakers support Israel. We have to have food total dalam 1000 kalori lah dalam tangan. So bila kita bong ataupun kita terasa untuk refuel, kita adalah bekalan dalam ni. And other thing, you have to enjoy your ride and tawakal lah. And then another thing is that we have to be our mental strength is more than physical strength. Sometimes kita okay, macam Prof Jamal cakap, bila kita ride berhari-hari, the next day kita nak bangun is very hard. Normally we set time to sleep, let's say 3 or 4 hours. Tapi kadang-kadang kita boleh terlajak. Kita katakanlah kita tidur pukul 12. Kita nak start ride balik pukul 5 ataupun ride balik pukul 6. Tapi ada yang terlajak sampai pukul 7, pukul 8. Untuk this event, saya suggest keluar pukul 5. Enjoy the early morning ride. The early morning ride, you can cover at least 50 to 60 kilometer. In the coldness, and then less traffic free. So you have to put your mental strength untuk bangun awal, untuk start ride awal. This is very important lah. Untuk training, kita ada lagi 46 days to the event. So I suggest kita try to get at least 600 kilometer training, and then kita try to incorporate sleep 3 to 4 hours. And then bangun pukul 5, kita start ride balik. Kita jadikan tu habit lah. And then another thing that saya practice is that we have to start practice cold shower. Okay, mungkin kita kadang-kadang balik kerja tu kita nak shower, kita shower air panas, kita ada water heater. Tapi tak untuk start daripada minggu ni atau hari ni, kita boleh start untuk cold shower lah. Actually it's good for our health. Tapi another thing, nanti masa event kita tak ada that luxury untuk shower at hotel or at a good places. Macam CP IUM pun, I don't think they have hot shower kan, Prof Jamal? Tak ada. So kita have to shower, cold shower lah. So this actually trigger your brain, trigger your physical punya hormone to be much better and to be aware lah, prepare. Okay. If have any, kalau ada question boleh tanya. Ada yang tanya sedikit macam mana nak prevent saddle sore tu, sakit buntut. Saddle sore senang. Okay, tak adalah senang. Masa event My 1200 ni saya cuma pakai bib Shopee, and then ni Kamarul tahulah, saya cakap dengan dia, dia tanya macam mana, saya cakap bib bersatu dengan kulit. Okay, tapi throughout the experience, saddle sore kita ada 3 approach. First is our attire. Our attire tu our bib lah. Kita boleh guna bib yang very comfort ataupun very suitable to our skin. I think banyak Audex ataupun otai-otai PBP yang boleh suggest, like the macam Monton ke Q1000 3.65, okay. Bib. And then second is our saddle height. Our saddle height for any endurance events, kita kena reduce at least another few mm.
Okay, the reason why is okay, bila kita reduce our saddle height, kita punya friction atau kita punya weight loading dekat saddle tu dia berkurang lah. So you can try reduce another 1 or 2 mm so that when we cycle we are not putting our load. Maknanya kita tak betul-betul letak berat kita dekat saddle tu lah. Okay, that is number 2. One is the bib, second is the saddle height. And then number 3, this is many of us tak pernah practice. Okay, bila kita ride long distance or endurance, kita sometimes kita boleh letak beban kita sepenuhnya on the saddle. But then we have to use our leg to absorb. Contoh macam kita lalu tempat yang tak rata. Okay, kita lift sikit kita punya saddle ataupun kita punya bontot lah. Kita punya bontot so that when kita masuk lubang atau jalan yang tak rata, the impact doesn't hit our back lah, our punya kita punya bib tu lah, so that when we have this habit, this repetitive habit, maknanya bila kita lalu yang tak rata, kita lift sikit kita punya bontot at least 1 or 2 mm, so that it doesn't impact our batak ataupun tulang dry bone punya sore tu lah. Sit bone. Okay. Oh, So, okay, pasal another thing. okay. Terus- Another thing that is my 1200, the from my previous experience is very systematic. So every time we check in at the checkpoint, it stated our check-in time and then it stated our duration. So this is the split time from the checkpoint punya system lah. Ni Prof Jamal yang prepare kan, Prof? Ni dulu lain. Dulu lain. Kali ni Iskandar saya tak pasti dia ada sistem lain. Saya tak tanya lagi yang bab tu. Tapi dulu kita ada sistem sendiri-sendiri lah. Untuk kali ni harapnya ada macam kita ada QR scan ataupun ada apa yang that can register our time or our leg time lah, so that we can monitor or we can have some historical data lah. Okay. So last my 1000 tu ada saya buat dalam 90 jam, 5 minit lebih sikit. So tahun ni harap-harap ada yang boleh potong lah. Walaupun dia punya elevation lebih 5000 sikit. So it's quite challenging, but then we should enjoy the ride. Okay. Alright, ini ada soalan lain untuk Dr. Siddiq ataupun saya rasa saya buka kepada mana-mana panel, mana-mana soalan, boleh sama ada chat ataupun boleh switch on your mic. Saya allow anyone nak bersuara. Oh, ni kita Ni saya punya setup. Okey, boleh teruskan ni Siddiq kalau nak cerita. Tapi saya insyaAllah saya punya plan adalah ada episod 2 yang mana saya akan finalisekan route. Saya akan terang semula, especially the last segment. Termasuk juga the more detail on the preparation yang mana Siddiq boleh bagi. Yang saya rasa bagi saya yang paling penting untuk multi-day cycling ni adalah rest dan fuel. Ni yang penting lah. Yang penting yang terus terang saya pun tak master perkara ni. Antara mereka yang cekap yang master selain daripada Siddiq saya nampak adalah Imran sekarang. He really master that fuel part tu especially. Tapi dia tak tidur, cuma dia fuel tu dia master. Jadi kita akan cerita dengan episod 2. Kalau saya boleh buka untuk sebarang soalan, saya kira sekarang dah pukul 10 dah. Saya rasa kita boleh bagi sampai 10.30. Saya plan untuk 1 jam setengah. Kita ada setengah jam untuk cerita kalau ada Q&A. Kalau tak kita boleh minta Siddiq sambung sikit pasal bike setup kalau perlu. Saya rasa mungkin ramai nak tahu lebih tahu, especially yang belum daftar lagi tentang route. So kalau ada yang nak tanya saya tentang route, terutama sampai ke UIA, insyaAllah saya boleh beritahu dengan detail. Cuma untuk buat masa ni saya tak boleh share link untuk mana-mana rakan untuk download route lagi. Biarkan saya finalisekan dulu. Sebab kalau saya share pun nanti saya risau ada yang dah load ke, dah split ke. Nanti bila saya dah update, kena buat sekali lagi. Jadi saya rasa insyaAllah by February saya boleh share. Dan saya akan split siap-siap kepada beberapa segmen supaya bila kita load dalam komputer kita, dia tak berat. Sebenarnya kalau kita betul-betul suka ultra cycling, kita suka split sendiri.
bukan bergantung kepada yang organizer buat, sebab kita nakkan cara kita kayuh. Jadi saya akan bagi dalam 2 version, satu yang full GPX dan kemudian saya akan splitkan untuk tuan-tuan. Tapi siapa yang boleh split sendiri daripada main GPX file tu, you can split your own GPX. Okey, ada soalan kepada mana-mana daripada kami, terutama untuk Iskandar ke organisation. Macam Is kata, kita tak boleh finalize backdrop yet, sampailah route tu di confirmkan. Ada lain-lain soalan kalau ada? Kalau ngantuk simple je. Kalau ngantuk tidur. Itu je jawapan dia. Ngantuk tidur. Seriously, I'm not joking. Kalau ngantuk no point kayuh. Kalau you baca the endless perfect circle with regard to false economy. Ramai yang kata dia aim untuk kayuh 400 kilo tapi dia sangat mengantuk, dia nak achieve juga 400 kilo. Dia cuba juga kayuh for the last 50 kilo, dia akan ambil masa yang sangat lama, eventually dia rugi masa tu. So cara dia adalah tidur pada 350 kilo, bangun awal, you can catch up the next day to more distance. You bacalah buku daripada Ian Walker, An Endless Perfect Circle, a very good book by the record holding person. Kalau you ngantuk, jawapannya adalah tidur. Okay? Siang ngantuk, tidur. Simple je. Okay? Jawapan dia. Agree Prof. Kalau kayu dalam grup, kalau ngantuk bagi tahu je. Jangan segan, jangan malu sebab this involve of safety lah, cakap kawan. Okay, kawan, saya ngantuk. Then member bagilah yang ngantuk tu tidur 5 minit ke 10 minit. Macam tu lah kisahnya. Ya, betul. Jangan sampai kita seorang ngantuk, dia akan bawa semua the whole team jatuh. Pasal kawan tinggal kawan, kita tinggal kawan tinggal kita ni, terus terang saya beritahu dalam ultra distance ni, saya simple je. If I'm slow, you tinggalkan saya. Kalau saya slow, tinggalkan saya. Tapi kalau you slow, I tinggalkan you. Saya ni seorang kawan, saya tak pernah tinggal dia. Nama dia Dok Jamal. Tapi dia tinggal saya. Macam tak betul je. Tak betul je. Okay. Alright. Beberapa Beberapa CP saya kena tinggal masa PPPO ni. Okay. Alright. Any other soalan? Speed, berapa speed yang kena maintain? Sidik, jawab Sidik. Okay, kejap mana tadi? Actually, kita akan pergi ke analisis nanti. But then, alamak. Tak nampak lah. Kejap ni. Nak tunjuk apa? Kejap, Prof. Allah. Dia nak tunjuk dia punya secret training plan tu. Oh. Bukan. Sabar. Analisis. Oh. Strava. Nampak tak? Kau kena klik Strava lah. Sekarang ni, Okay. you are sharing which one? You are sharing the tab ke? You sharing the desktop? You sharing the desktop lah kot. Okay. Mari. Okay, berapa speed kena maintain? Okay. Saya tukar kepada day. Okay. This is analysis of the 1,200 km yang first edition. So first day kita maintain speed. Sekejap. 33. Boleh tengok yang belah kanan tu lah. 40. Laju 30 lebih. First day. Average kita buat 33. Okay, as a ultra endurance, normally kita take advantage on first day. First day tu kita hentak tapi tak berapa nak hentak sebab kita still fresh. So first day tu kita maintain average 30 is good lah. And then kita stop at kilometer berapa ni kilometer 286 lah. Sekejap boleh nampak tak Sebab Sidik hari tu kita start pukul 7 pagi kan. Dia berbeza sikit. Betul. So and then 268 and then we sleep about 4 hours. Kita keluar pagi. Kita keluar dalam pukul 5 pagi tu saya ajak Abang Rockniner. Abang Rockniner kita gerak awal sebab bila kita gerak awal kita enjoy the free traffic. And then dalam pukul 5 ke 7 tu kita boleh dapat dalam 50 km. Senang-senang lah. And then on second day up and down. Okay, dalam ultra endurance cycling ni kita split. Ni day 1, okay, day 1, ni day 2. Di antara gap ni sleep lah.
day 3 and day 4. So normally day 1 kita akan laju. Kita akan laju, kita tengah bersemangat, kita tengah fresh. Day 2 kita akan slow. Sebab apa? The fatigue from the day 1 akan carry over on day 2. And then on day 3 kalau kita tengok balik, kita punya speed dah up balik. Sebab apa? On day 2 is a recovery day. On day 3 is our strength gain. Contoh macam kita training week 1. Week 1 kita buat hit. Week 2 kita buat kita recovery. And then week 3 kita dapat gain. Maknanya kita dapat benefit of the training lah. And then day 4 pun kita akan sambung dalam average dalam 25, 26, 28 macam tu lah. So in other word, day 1 you boleh target average speed 30 ke 33 tak kisah. Day 2 cuba untuk recovery. And then day 3, day 4 depend on your leg. Kalau masih ada leg, you ride as per your leg punya ni lah. Satu saya nak bagi tahu, dalam endurance punya event kita jangan save kita punya energy sangat, rugi. Kita just kita ride at our best. Kita jangan, sebab contoh kita boleh ride 30 tapi kita ride 25, terlampau slow. Kita ride at 28, something like that lah. Okay, sebab and then kita jangan budget ngam-ngam checkpoint. Contoh checkpoint habis pukul 11. Kita jangan ngam-ngam sampai pukul 11. Kita have to set our mind that we have to reach earlier than the checkpoint close time lah. Maybe 3 hours earlier or 4 hours earlier. Sebab that hours accumulated yang kita dapat save every checkpoint, kita boleh guna untuk rest, untuk tidur, ataupun untuk any unforeseen circumstances lah. Alright, formula sidik tu saya buat masa PVP yang pertama, hentak first segment kan, memang average lebih tinggi. Tapi okay, my personal advice pula, pertama ada satu perkara lah yang saya belajar banyak masa the last PVP yang kedua yang saya buat, yang saya DNF, adalah it depends on your body sebenarnya. So first PVP tu I was prepared, so I can do that. But second PVP I was not prepared. So bila hentak tu, it drain everything from my body. Second day, walaupun second day better, tapi I suffer a lot on even the first day. So it really depends on your body, and memang kena train. Train tak semestinya kena ride 1200, tapi kena ada core body. Macam bila Dr. Siddiq kata tadi, bila you kena up saddle a bit untuk elakkan daripada kita duduk all the time atas saddle. Kita perlu ada upper body strength, kena ada, bukan always lower body strength. Jadi strength training penting. Itu saya rasa episod yang kedua saya nak fokus dua benda, preparation of physical dengan fuel dengan sleep rest tu, yang mana saya akan jemput dua orang, itu Imran dengan dengan Siddiq, untuk terang lebih detail lah perkara tu. Dan kalau ada masa, saya nak ajak Azrek sebenarnya untuk episod yang kedua later, untuk kita belajar tentang cara macam mana Azrek ni dia, saya really inspired by him. Sebab dia simple je, aku nak buat, aku akan buat. Itu je. Walaupun dia first day TCR dia huru-hara, tapi eventually he completed TCR. For that I salute Azrek lah. Later I will call Azrek, because the mental illness part is, for me, Azrek has it yang very strong. InsyaAllah later ajak Azrek lah pula lepas ni. I think with regard to training everything, insyaAllah kita akan buat dengan detail insyaAllah pada episod yang kedua. Kita tak ada banyak masa untuk kali ni. Lebih kepada route dengan introduction to my 1200, or untuk MLDA for those yang nak join Hope, Ride with Hope pun boleh. Untuk adopt Hope pun boleh. Communicate dengan Imran, dan I'm not sure kalau dia orang masih jual merchandise untuk Ride with Hope. Okay. Untuk event nanti, kita juga, saya tak pasti, we have limited number, because dia dekat dengan Raya Cina. So nak order everything a bit tough. So about free merchandise everything, please communicate dengan Iskandar, insyaAllah. Okay. With regard to just now, tadi ada yang tanya tentang speed tadi. Sebenarnya untuk route kali ni, based on my recce, itu sebab saya cadangkan kepada East untuk tambah kepada 100 jam. Sebab kita bermula pukul 12, route profile kita berbeza dengan tahun 2020. Dia punya kesusahan pun berbeza. Jadi pendapat saya, yang saya dah lalu
sampai 3 important segment dalam itu saya bagi pada 4 segmen je sebab 4 hari kan. Bagi saya first is you first bukan hentak, first ambil distance. Kalau boleh first tu terus sampai Kampar. Terus sampai Kampar CP3. 370, 380. Saya nampak take advantage sebab kita start pukul 12 malam. First night tu memang tak tidur. Tapi kalau ngantuk terpaksa tidur lah. So if you can make it, but most of us can do that because jalan tu adalah elevation macam tu. Alright? So get the most distant to first day. Jadi tapi you kena remember second day bermula dengan long climb sampai Ringlet. Jadi sangat mustahak untuk fresh masa start second stage. Itu sebabnya masa tu kalau you hentak kau sampai Ringlet, I can tell you you will suffer. Climb is very long, therefore pace yourself, not to push, jangan hard sangat sampai zone 4, 5 saya rasa. Tapi zone 2 untuk climb susah lah rasanya. At least saya rasa nak buat zone 3 tu kena buat zone 3 jugalah. Heart rate different story. So pendapat saya, okay. And then once you achieve Ringlet, that one not that bad. Rolling tu ada, not that bad sampai. Kalau you can push sampai Jerantut, better. Tapi if you want to take it easy, stop at Kuala Lipis. Jerantut is doable. Saya yang slow ni, yang gemuk ni pun sampai Jerantut. I think you guys kalau start dari Kampak even easier to get Jerantut. Most of you I believe can reach Jerantut. Tapi untuk selesa, saya nak cadangkan supaya sampai ke Lipis. And sleep early and start earlier. 3 pagi ke apa, and start rolling sampai Jerantut. And then terus sampai ke Kuantan insyaAllah. Itu suggestion saya. InsyaAllah third day tu akan lebih comfortable for most sebab for me the third day is a recovery day for many people. That's my advice for speed just now. Speed tu saya rasa you ikut speed masing-masing lah. I think that's all. Ada soalan lain tak? Okay. Alright. Ada soalan? Sidik terkeluar ke apa tadi? Ada lagi, Prof. Oh, mana? Kenapa terpadam you punya Yang handphone ter-shutdown. Alright, okay. Alright, anyone yang ada nak bertanya any soalan lagi? Kalau ada, kalau tak kita akan tangguh kita punya event pada malam ini dan kita akan sambung insyaAllah episod kedua yang mana saya akan ulang semula route dengan confirm dengan detail dan kita akan minta ramai-ramai yang kawan lagi untuk bagi pendapat lah, bagi share dia punya tips insyaAllah. Tu sendiri ada bulan chat tu tentang how to avoid saddle sore and everything lah. Banyak tips sebenarnya, banyak tips. Dan terus terang saya kata untuk bib, saya punya personal opinion adalah tak semestinya bib yang tebal tu bagus. In fact, bib yang tebal tu lagi senang dapat saddle sore. That's my opinion. Second is that please get good fit bib. Jangan yang longgar. Kalau longgar, especially masa hujan you kena banyakkan moist cream. Myself, first day nothing, tak rasa apa-apa. Second day bila hujan, tak top up moist, terus dapat melecet. So careful about that lah. I think that's all from all of us. Kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan. Ada almost 50 peserta pada malam ni dan pendaftaran masih dibuka. Mohon untuk communicate dengan Iskandar. Link dia apa, Iskandar? Pendaftaran masih dibuka sampai 31 Januari. Sebab oleh kerana ramai yang kata tunggu gaji, so boleh pre-register awal kalau nak secure bib number, tu nanti PM saya terus lah. Tak payah nak tunggu 31 Januari lah. Kalau boleh lagi awal lagi bagus sebab saya nak kena pre-order you all punya limited edition cap. So harap dapat sambutan yang baik
daripada semua. Untuk tambahan, siapa-siapa kita kena berterima kasih kepada Cik Wan Okey, ni ada sedikit pengumuman. Kita punya lucky draw, kita ada dapat sponsor daripada The Pedal Asia. Terima kasih pada Cik Wan. Dan untuk peserta, saya dimaklumkan, okey, ada 10% diskaun 10% diskaun. Boleh shopping dekat Pedal Asia untuk peserta sahaja yang dah register. Tunjuk bukti korang register, boleh pergi beli barang apa nak untuk pakai MY 1002 nanti. Okay, thank you. Last ni daripada Imran. Ada dok. Tak ada. Okey. Ada ni kita punya champion Kasif tanya Iskandar, ada slot ni limited tak? Tak ada limited. Alright. Tapi 31st Januari sebab kita kena nak order kena cepat tu Kasif. Join lah Kasif. Tak payah fikir banyak-banyak lah. Ini kacang lah untuk room kau ni. Okey, geng-geng tu. Okey, Dr. Sidik, last remark from you, last advice from you. No, tak ada. Okay, thank you so much everyone. Thank you for joining our live all about My 1200 episode 1. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada episod kedua. InsyaAllah kita akan announce most likely pada awal Februari. InsyaAllah kita akan ada episod 2 dan kita akan tengok sama ada keperluan untuk kita buat detail share. Remember, the event is about kita nak mempromosikan ultra distance cycling di kalangan semua rakan-rakan yang berbasikal di Malaysia. Thank you so much. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih Prof. Bye. Bye. Sebab